Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahada huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla dan segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, pertama nikmat iman, amal dan ketaatan. Mudah-mudahan dengan nikmat tersebut jemaah sekalian, kita mampu mengecapi satu anugerah yang paling besar di atas kehidupan ini, itulah anugerah ketenangan. Nikmat dunia yang Allah kurniakan pada kita hari ini tidak bermakna, tiada artinya jika tiada iman di dalamnya. Yang membawa kepada ketenangan, kegembiraan itu hanyalah dengan nikmat iman. Lalu kita kena menghayati nikmat iman ini agar kita mampu merasai ketenangan di dunia ini. Sebab itu para ulama meletakkan, para hukama meletakkan bahawasanya barang siapa yang dikurniakan ketenangan di dunia, bermaksud dia telah dikurniakan syurga yang diawalkan, al-jannatu ajilah, syurga yang diawalkan. Ia bukan kerana sudah tidak ada apa-apa lagi kat dunia ni, lalu kita seakan tiada apa-apa yang perlu nak buat, lalu kita dah tenang. Bukan. Nabi SAW 23 tahun berempas pulas, bermandikan darah, bukan sekadar berpeluh keringat, tapi berpandikan darah. Nabi terlibat dengan ghazwah, peperangan 13 tahun di Makkah, diancam, dipulau, dihalau sehingga nakkan dibunuh. Kemudian 10 tahun di Madinah, disangkakan boleh berehat, turun syariat perang 10 tahun, sehinggalah hayat Nabi yang terakhir, itulah
tahun ke-10 Hijrah selepas Madinah, yakni tahun ke-23 kenabian. Maka sepanjang 23 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu syarat penuh dengan tekanan dan cabaran, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan ketenangan. Tenang ni bermaksud bukan dah tak buat apa-apa, malah nak fikir ustaz tak ada apa, nak fikir dah malah lemah semangat, lambat. Tu kan tenang, tu malas. Ada lemah dan malas ni perkara yang dilarang oleh agama. Nabi ajar doa minta jauh pada lemah dan malas. Adapun iman ni yang membawa pada semangat, kerana dia tahu ada tujuan hidup bukan kat sini. Ada lagi kehidupan yang kekal abadi. Kalau kita pernah satu ketika bekerja untuk satu kehidupan yang masa depan, kerja untuk masa depan, bayar rumah, bayar kereta ke depan, kita semangat. Dan kita tahu nak bayar tu nanti satu masa akan habis, ada expiry date. Ini bagaimana kita nak mendepani kehidupan yang tak habis, yang tak ada titik noktah, abadan. Kalau kita fikir susah, bagi contoh, hari ni kan kat dunia orang takut susah, takut nanti ke depan tak boleh nak makan apa. Lalu sekarang kita kena all out. Kita tak boleh lambat-lambat, kita tak boleh nak lemah-lemah, tak boleh nak malas-malas. Siapa nak bayar rumah, siapa nak bayar kereta, siapa nak tolong kita susah, semangat kan. Padahal itu susah sementara. Bayangkan susahnya kita bayangkan yang lebih kekal akhirat. Siapa nak tolong kita? Siapa yang akan ambil berat tentang kita? Tak ada siapa. Maka sebab tu kalau kita lihat orientasi kehidupan yang sebenar itu adalah kehidupan yang semangatnya tanpa ada batas, tak ada noktah. Sebab tu pengajian hakikat kehidupan ini membawa kembali kepada perbahasan yang mana ia sebuah kajian, mas sekalian. Kajian tentang kehidupan. Hidup ni bukan nak dikaji tentang pengalaman hidup, apa yang nak terjadi, apa kata orang, hidup. Interview seorang-seorang, bukan. Kita nak kaji kehidupan ni sebenarnya dilihat dari perspektif apa? Itu sebenarnya kita nak tengok. Adakah kita melihat hidup ini dengan pandangan yang benar, atau melihat kehidupan dengan pandangan yang mungkin kalau kita sangka benar, akhirnya kita kaji balik, rupanya tidak benar, mas sekalian. Sebagai contoh macam tadi, kita bincang tentang semangat. Bila letak pada dunia, orang semangat, tapi semangat tak lama pun. Tapi bila akhirat jadi lemah, jadi slow, dia terbalik. Ini satu kesilapan, mas sekalian. Dan sekarang masa yang terbaik untuk kita belajar macam mana orang faham akhirat di mana? Di Gaza, Palestin. Dunia mereka hancur. Tak ada apa. Bekalan api potong, air potong, ke depan mati. Duduk kejap, bunyi misal jatuh, meletup sana, meletup sini. Allah. Ada satu live tu, dia live dengan orang Palestin. Apa Q-Haida. Dia lalu dia link dengan orang Palestin, dengan live tu bunyi misal, boom. Kalau ikutkan apa harapan yang ada? Tak ada harapan. Apa semangatnya ada? Tak ada semangat. Dah bangunan hancur, kerja tak ada, makan pun susah tak ada, air terpotong, api kena potong. Maka tak adalah istilah semangat ke situ. Tapi bila di interview mas sekalian, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Bayangkan semangat itu ada kat kita sekarang dengan keadaan kita yang Allah bagi nikmat, rumah ada, kereta ada, apa ada. Dia bukan semangat ni, bukan letak pada benda. Semangat tu tentang apa yang dia yakin. Keyakinan itu akan mendorong dia untuk dia semangat. Dan keyakinan yang membawa semangat tanpa had adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang kita nak bincangkan, sebab itu kita bawa pada falsafah pembangunan kajian kehidupan ni. Hari Isnin lepas dah sentuh. Saya minggu Isnin minggu ketiga, Rabu minggu keempat. Tapi ada ketika minggu tu kena sebagi. Jadi Isnin kena pula Rabu. Kalau tidak, Isnin minggu ketiga, Rabu minggu depan, sebagai contoh. Jadi rezekinya Isnin, jumpa lagi Rabu. Tak apalah, sebab perbincangan kita panjang. Kita nak kaji balik kehidupan.
Hidup ni perlu dikaji mas sekalian, perlu diteliti agar kita fahami akan maksud yang sebenar, yang mana membawa kepada sebuah kehidupan yang mendorong kepada semangat yang tanpa had. Kita simpulkan kat situ. Sebab kita nak semangat yang kita nak bina dalam hidup ini agar mampu kita menuju kepada Allah. Sebab hari ini salah faham kita, bila kita kaji mas sekalian, salah faham terhadap Allah ini banyak berlaku, terutama dalam hidup. Banyak disalah tafsirkan bila nak menuju kepada Allah dengan lemah, dengan malas, dengan resah, dengan gelisah, dengan sedih. Untuk dunia dia jadi lain, untuk akhirat dia jadi downgrade. Itu salah. Berlaku Gaza sekarang, Palestin, Allah nak tunjukkan semangat yang pertama kita nak tahu. Semangat walaupun diuji kehancuran keliling, semangat. Di situ sampai ramai orang masuk Islam sebab dia amazing. Dia kagum. Macam mana rakyat Palestin boleh semangat? Ramai masuk Islam. Masya Allah. Inilah perancangan Allah. Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingat mereka menyerang Gaza, Palestin, akan memutuskan, memadamkan semangat orang Islam, orang beriman. Tidak sama sekali mas. Islam ni, orang beriman yang sebenar, makin ditekan makin ke depan. Makin ditekan makin ke depan. Siapa? Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan khutbah wada tahun ke-10 Hijrah di Madinah, khutbah wada, turun Al-Maidah ayat 3 dan khutbah wada dah bagi tahu dah musuh dah surrender. Nak padam semangat orang Islam tak boleh. Makin tekan makin ke depan kan. Sebab apa? Sebab kita sebenarnya didorong oleh kehidupan yang sebenar. Kehidupan yang telah diajar oleh Allah Subhanahu wa taala melalui, kalau kita lihat susu galurnya, kita lihat bagaimana kehidupan yang dimulakan dengan Nabi Adam AS. Ini susu galurnya mas sekalian. Kaji kehidupan, kita kaji Tauhid Nubuah. Kita kaji bagaimana insan-insan agung yang Allah Ta'ala berkati dan muliakan. Itulah para anbiya. Kita lihat bagaimana Nabi Adam AS dimulakan kehidupan. Mula-mula hidup Nabi Adam AS itu, jemaah sekalian, ketika Allah nak jadikan malaikah, nak jadikan manusia, dan Allah berkata kepada malaikah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini ada satu dialog. Dia kalau kita nak kaji bagaimana mula asal muasal cerita kehidupan manusia ni jemaah sekalian, bermula dengan Al-Baqarah ayat 30. Kita apa-apa masalah, kita mesti cari punca. Doktor kalau jumpa pesakit datang, doktor ni bukan dia meneka-neka, dia tanya dulu pesakit. Macam mana rasa? Apa jadi? Dulu ada ni tak? Keturunan ada ni tak? Dia kaji, lepas dia catat. Sebab dia nak mind mapping, dia nak mapping balik, nak on track, nak track balik kat mana punca tu. Hidup ni masalah. Kalau keluar bincang dengan kawan-kawan, bincang kawan ataupun tengok apa yang berlaku di medsos, media sosial sekarang, membincangkan masalah hidup. Itu mas lihat pergaduhan sana sini, permusuhan sana sini. Rupanya memang dah berlaku ketika Allah jadikan manusia. Al-Baqarah ayat 30. Ingat ayat ni, Al-Baqarah ayat 30. Malaikat yang bertanya pada Allah, malaikat ketika Allah nak jadikan khalifah, iaitu bermula Nabi Adam AS, dan kitalah keturunannya, keturunan Nabi Adam AS. Maka di situ malaikat berkata kepada Allah, qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima. Bismillah. Alhamdulillah. Bukankah nanti kejadian manusia ini akan membawa kepada permusuhan, pertumpahan darah? Nampak? Belum jadi lagi. Malaikat tahu dah. Dalam ayat Al-Baqarah 30 ni, jemaah sekalian, Al-Mufassirin meletakkan bahawasanya kewujudan kejadian sebelum Nabi Adam AS. Wallahu a'lam. Dia habis kat situ.
Bagaimana ada gambaran daripada malaikat kalau tiada satu perkaranya telah digambarkan sebelum. Cuma para al-mufassirin tidak mendetailkan perbahasan. Namun kajian arkeologi sekarang terbukti benar ni mas sekalian bahawasanya sudah wujud kehidupan sebelum Nabi Adam AS. Yakni para ulama tarikh, ulama sejarah meletakkan pada Nabi Adam AS sehingga Nabi Muhammad SAW sekarang baru 6,000 tahun. 6,000 tahun. Penemuan satu fosil manusia di tak jauh dekat Gua Musang, Kelantan. Apa nama tasik itu? Dinamakan Megalodon. Fosil perempuan berusia 14,000 tahun. Nah, maka kalau begitu penemuan itu Mas Islam menyatakan kewujudan manusia wallahu alam. Berapa kali era wallahu alam. Ketika itu Allah berkata nak jadikan wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Terus malaikat trigger, bukankah nanti maksudnya khalifah tu sebab ada yang bertanya mungkin dulu bukan manusia ke Ustaz. Kalau bukan manusia malaikat tak adalah respon khalifah tu. Kan Allah kata je khalifah, malaikat terus berkata qalu ataj'alu fiha mayusidu fiha wa yasfiku dima. Dan malaikat kata permusuhan pertumpahan darah, dan malaikat menyatakan tak cukupkah kami ni wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak. Ayat ni juga Mas sekalian akan memberi kata kunci dalam mukadimah saya hari Isnin tempoh hari. Saya mengatakan bahawasanya ini kajian ya. Kita kaji, kita guna akal fikiran kita, berpandukan ilmu yang ada, berpandukan kaedah kajian kita ni adalah bersandarkan sifat wajib bagi Nabi SAW. Jadi saya tunjukkan usul perbahasan kehidupan. Lepas ni tuan-tuan ada ilmu kehidupan. Kalau orang tanya ada ilmu kehidupan, ada. Bagaimana mensyarahkan kehidupan? Bersandarkan 4 sifat wajib Nabi SAW. Kalau ada ilmu agama, ada. Bagaimana membahaskan agama? Usul. Usul apa? Usuluddin, usul fiqh. Itu ilmu agama. Ada kawaid dia? Ada kaedah usuluddin? Ada. Kita kaedah apa? Kita kaedah Asy'ariyah Maturidiyah. Ada kaedah apa? Ada kaedah salaf wal khalaf. Ada kaedah. Itu kaedah perbahasan agama. Inna ad-dina indallahil Islam. Kalau bahas kehidupan ada kaedah tidak? Ada. Kaedah dia terbuka ke? Tidak. Kaedahnya ikut siapa? Ikut Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Cuma tak kaji. Tak cari masalah. Kalau bab kehidupan cuba tengok formula-formula kehidupan. Yang banyak keluar formula apa? Orientalis yang telah diterjemahkan kepada kapitalis. Orientalis ni pengkaji barat yang mengkaji ketimuran khusus Islam. Lalu dikeluarkan formula dia. Itu orientalis. Apa? 7 Habit Stephen Covey, 7 Habit, apa lagi? Anthony Robbins, Blue Ocean, apa lagi? Bunyi-bunyi dia internasional dalam nak membangunkan karakter building, membangunkan kemanusiaan, we have to, dia bunyi cerita. Dia tak bawa pembahasan tentang akhlak ni, nak diterjemahkan pada manusia tak nampak. Sebab akhlak ni ngaji agama ni. Ni ngaji sekolah agama bolehlah Ustaz. Kita we are talking about people. We are talking about nation. Dan kita tanya, what are you talking about? Kita tanya apa ni? Manusia, nation, dicipta oleh siapa? Allah. Jadi, apa formulanya Allah bagi? Untuk kaji manusia. Itu kita kaji. Sebab tu datang kajian ini. Datang kajian. Baik. Maka dalam kajian ini jemaah sekalian, tadi balik pada ayat Baqarah tadi. Belum saya masuk ayat 31. Di sini
kita temui satu perkara bahawa iblis selama hari ni kita dengar perkataan iblis tu alim. Sebenarnya tidak. Iblis tidak alim. Iblis abid sahaja. Alim tidak. Alim ini diberi hanya pada manusia. Tu wa'allama Adam al-asma. Ilmu ni, mandat ilmu yang pertama turun diberikan kepada manusia. Malaikat pun tak ada. Malaikat jawab tadi, wa nahnu nusabbihu bihamdik. Tak cukup kami ni tasbih tahmid. Kerja dia tasbih tahmid. Dalam berbagai af'alah. Tasbih dengan rukuk sampai kiamat. Tasbih dengan sujud tahmid sampai kiamat. Tasbih dengan tawaf sampai kiamat. Nampak? Dan termasuklah jin. Malaikat mewakili iblis waktu itu bercakap on behalf, sebab mereka satu rumpun ketika itu. Belum lagi ada puak haluan kiri, haluan kanan. Waktu tu malaikat taat. Mana ada murka ni, tak ada. Deraka tak ada. Seluruh kejadian tak ada yang terkecuali. Semua taat pada Allah. Illa kecuali iblis. Dan kuncu-kuncunya nanti, yang mana iblis itu akan menyebarkan dakwah dia yang membawa kepada kumpulan yang dinamakan syaitan, yang terdiri daripada jin dan manusia. Barulah ketika itu ada puak haluan kiri yang berpaling daripada ketaatan walaupun dia bermula taat. Jadi jangan main-main dong play-play, musuh kita ni bukan ahlu maksiat, ahlu ibadah. Semua ibadat dia dah buat, tapi satu dia tak buat. Nanti kita bincangkan. Ada dalam perbahasan kajian ini. Cakap baca Quran dia boleh, tasbih dia boleh, tahmid dia boleh, solat dia boleh. Cakap apa amalan kau nak lawan aku? Aku juta tahun, lebih lagi jemaah sekalian. Dan ketika itu iblis rupanya dia beramal tidak berilmu. Tapi waktu itu sebab apa? Sebab disuruhnya buat je lah. Tapi tidak boleh kita. Sekarang ini kita kena berilmu. Malaikat, iblis, jin. Dulu jin, kana mina jin. Iblis ni nama dia lah. Kana mina jin. Iblis tu dari kalangan jin. Waktu itu tak ada yang mungkar. Yang tidak ada yang berpaling. Kejadian langit dan bumi, tasbih. Dalilnya Al-Hashr ayat 24. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Seluruh 7 petala langit, seluruh 7 petala bumi semua tasbih. Apa saja binatang yang melata atas muka bumi, yang bergerak, yang tidak, semua tasbih. Jalan-jalan sepak batu. Apa batu ni? Batu bercakap apa-apa. Aku tasbih. Jangan main-main. Semua kejadian. Kemudian kejadian malaikat dan jin, tasbih, tahmid. Ketika itu malaikat berkata kepada Allah, kami ni tasbih, tahmid. Dan Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kau tak tahu apa yang aku tahu. Kau tak tahu apa yang aku tahu. Lalu apa yang berlaku adalah Allah SWT direct, ini kata, terus mengajar Nabi Adam AS. Ilmu direct daripada Allah. Yakni wa'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Dan ia telah mengajarkan Nabi Adam. Allah SWT mengajarkan Nabi Adam AS. Waktu ini belum lagi ada amalan yang lain, dan amalan yang utama yang sebab itu yang menjadikan amal yang kita lakukan, yakni ilmu sebelum amal. Dan setelah beramal yang tidak boleh tinggalkan ilmu. Dan sepanjang beramal kenalah tetap berilmu. Dengan sentiasa fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Dia seringkali murajaah, ulang. Sebab ilmu bukan sifat kita jahil. Ilmu datang daripada Allah dan diberikan kepada manusia, jadi dah ilmu
pengetahuan. Dan ilmu ni tak lekat. Batu dah sehari dua tak dengar, 2 hari tak dengar, lupa. Jadi yang paling kita takut lupa adalah itulah ilmu tentang Allah. Lagi dahsyat. Tapi ilmu itulah senang nak dilupakan. Perkara yang paling mudah untuk lupakan adalah ilmu Allah. Lupa tentang Allah. Masakan tidak, jemaah sekalian, takkan tak tahu Allah yang menjadikan alam langit bumi ni. Bila Allah panggil buat tak tahu ya. Takkan tak ada ilmu. Takkan tak tahu. Siapa bagi rezeki? Allah. Dah tu. Macam tak tahu je Allah bagi rezeki. Tu ayat ke. Akhirnya rupanya buat-buat tak tahu. Antara ilmu yang paling senang nak lupakan. Dia buat tak tahu Allah yang mengadakan semua perkara ada atas alam jagat raya diri dia. Ini dia. Jadi Allah ajarkan Nabi Adam AS asma'akulaha, nama-nama benda. Ini permulaan kalam bicara kehidupan. Hari ni kita boleh berkata-kata bagi nama semua ni jemaah sekalian. Wallahi dia bukan berasal daripada kamus dewan dan bahasa dan pustaka. Asal nama cawan, piring, meja, gelas, lampu. Tuan-tuan tahu tak asal-usul mana? Kadang kita tak terfikir kan. Ni kita gaji. Mana datang nama air? Asma' tu kata nama-nama benda dia tak boleh. Nama-nama benda. Siapa aja? Allah. Dipanggil air, dipanggil besi, dipanggil kayu. Tokek kayu, tuan-tuan. Tokek kayu balak. Buat duit bilion-bilion. Tanya tokek kayu. Tuan tahu tak asal-usul nama kayu balak? Aku pun tak tahu. Cuba kalau kayu balak tu tak ada nama. Tak ada nama kayu balak. Boleh tak urusan jual beli? Tak boleh. Nak beli apa? Nama tak ada. Tak boleh. Air ni tak ada nama tuan-tuan. Nak beli apa? Nak digambarkan apa pun tak boleh. Jadi Allah ajar manusia yang bernama Adam AS nama-nama benda dan kegunaannya. Dan ditunjukkan pada malaikat. Di sinilah dalil mengatakan malaikat dan iblis tak tahu tentang ilmu. Kemudian Allah mengatakan summa ardahum 'alal malaikat. Faqala anbi'uni, jika kamu benar terangkan kepadaku benda-benda ini semua jika kamu golongan yang benar. Kena challenge dengan Allah. Di sini jemaah sekalian. Lalu malaikat pun menjawab dalam surah Al-Baqarah ayat 32. Yang selalu kita dengar para asatizah, guru ataupun siapa saja yang memukaddimahkan pengajian. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ketika Allah tanya pada malaikat, suruh kata balik apa nama-nama yang diajar kepada Nabi Adam AS, maka malaikat tak boleh jawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tak tahu melainkan apa yang kau bagi tahu. Apa yang kau suruh kami sujud dah, macam mana kami nak syarahkan ni? Kami tak tahu. Termasuklah iblis. Iblis pun tak tahu. Cuma iblis cover line. Dia kan senior. Tak tahu kan Datuk Darjat lah katanya. Sebab tak tahu buat kerah dia lah. Di saat malaikat lain kena akur dengan kejadian Nabi Adam AS yang diketuai, yang dimulakan dengan ilmu, sebab tu ilmu yang mengangkat derajat manusia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa utu ilma darajat. Dan ilmu yang membawa kepada iman. Nak beriman kena berilmu. Maka diangkat derajat. Waktu itulah malaikat semua respect kepada Nabi Adam AS kecuali iblis. Maka di sini episod hidup kita sekarang ni jemaah sekalian akan berlakunya pertembungan dengan orang ataupun kejadian orang ni, bahasalah kejadian yang telah berdendam dengan Nabi Adam AS sampai ke kita. Dia tak heran dengan amalan kita sebab dia dah beramal. Apa yang dia nak buat? Dia akan buat kita jahil macam dia lah. Kamu nak beramal, beramal lah. Ada kau kisah. Tapi aku akan buat kamu beramal tapi tidak mengenal.
beramal tetapi tidak merasai sifat kehambaan. Akhirnya sifat yang dia akan zahirkan dalam hidup kita adalah sifat keakuan, anania. Hati-hati maksudnya. Yang ini kita akan bincang panjang dalam kehidupan yang akan jadi huru-hara hidup kita. Satu je sifat ni. Kalau kita percaya hancurkan sifat ini, maka aman damailah hidup ini. Itulah sifat yang telah menjadi warisan turun-temurun dimulai dengan iblis laknatullah alaih. Ana khairu minhu. Dia pandang orang macam ni, meleret memandangnya, meremehkan orang. Apa wastakbar? Tak kisahlah siapa pun, tapi ketika dia ada dua perkara ini, dia mewarisi sifat iblis. Aba, sombong, enggan. Aba, enggan. Wastakbar, sombong. Enggan, suka membantah-bantah, keluar golongan Khawarij. Khawarij ni adalah golongan pemberontak yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Itu adalah Ibn Muljam. Ibn Muljam ini dimasukkan mukri, hafizul Quran, qadi besar Mesir, dihantar oleh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, tetapi tengok punya licik, bukan punya pandai. Dia tak pandai, dia tak ada ilmu, tapi kerana kesombongan dia boleh copy paste kepada orang yang jahil. Nampak? Iblis tak ada ilmu, tapi apabila manusia itu mengampaikan ilmu, terutama ilmu tentang Allah yang membawa kepada pembersihan hati, tazkiyatun nafs, dia tak ambil mudah, dia tak ambil berat, dia ambil mudah. Tazkiyatun nafs, maka iblis senang untuk duplicate diri dia kepada orang yang jahil. Sebab itu jemaah sekalian, dalam kitab Talbisul Iblis, Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi rahimahullah ta'ala alaih, perkara pertama yang dia akan buat adalah melemahkan manusia untuk menuntut ilmu. Dia tak suka orang menuntut ilmu, sangat dia tak suka. Terutamanya ilmu yang membawa kepada pembersihan hati dan mengenal Allah, wajibal wajib. Yang mana dia akan buat, contoh Ibn Muljam, datang sifat enggan, membantah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sehingga dia membunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ketika membunuh Sayyidina Ali dengan lafaz Allahu Akbar. Macam mana nak bezakan ini? Macam mana kita nak bezakan orang yang kalaulah ditakdirkan ada di zaman ini, ya Rabb, minta jauhlah daripada fitnah ini, mas sekalian. Seorang yang punya ilmu yang banyak, yang ada position, dah ilmu, position pula tu, senior pula tu, kemudian dia menentang. Rupanya satu sifat ni je, yakni menentang, membangkang. Kita kan ada uli amri. Walaupun ada benda yang kita tak setuju, maka ada kaedahnya. Macam kita imam dan makmum. Bukan tak setuju dengan imam, udahlah imam. Oh, itu jerit belakang tu. Mana boleh? Kalau imam tak betul pun, subhanallah. Tu je. Mana ada? Astaghfirullahalazim. Tak ada macam tu. Walaupun tak betul. Subhanallah. Mana mufarakah elok? Tak ada bertelangkah pun dalam solat. Mana orang tak tahu pun dia mufarakah. Elok lah. Tak ada dengan imam tengah ni. Dia angkat, dia katuk pada imam. Ini imam tak betul. Tak ada. Mufarakah lah dan dia. Kemudian jumpalah imam. Anda nampak jadi silap ni mana? Anda belajar dengan tuan guru Datuk Syekh Salahuddin Omar Qari. Beliau ahlul qiraah, pentasih Al-Quran, lajnah pentasih Al-Quran. Beliau ingatkan, ingatkan saya kata, entah kalau nak tegur siapa-siapa, buat kawan dulu. Kalau dengar ada bacaan dia tak betul, jangan tegur. Buat kenal kita dengar tak betul, salah imam baca. Oh, tegur paku situ. Kawan orang dia tak ada ilmu suka menyalah. Nak tahu dia ni ada ilmu atau tak ada ilmu, dia suka menyalah. Bukan nak membentul. Kalau orang ada ilmu, dia nampak salah, dia bukan menyalah, dia betulkan. Terus, khalas.
Dia maafkan, kemudian dia betulkan. Tak apa, khilaf. Mungkin tersilap, dimaafkan. Yang betulnya macam ni, Syekh. Orangnya ada ilmu pula, walaupun dia tak ada ilmu, tapi dia ada ilmu, dia akan berlapang dada atas teguran. Terima kasih, tegur. Memang ini sifat hidup kita. Tapi iblis tidak begitu. Abah enggan. Bantah-bantah. Isteri bantah suami. Apa ramai? Abang nak ngajar saya. Kitab mana abang nak khatam? Kitab mana? Dia tanya aku. Mentang-mentanglah dia ikut dorah sana, dorah sini. Kawan tu tak dah nak pergi. Awak kerja. Tak dah nak pergi. Tapi tak bermakna tak boleh nak tegur isteri. Syarat tegur bukan kena alim khatam 30 juzuk. Syarat nak tegur isteri, nampak salah, tegurlah. Yang ni salah ni yang. Ni tak boleh macam ni. Abang nak tegur, abang pun tak sempurna tau. Allah. Nyanda tu suami. Habis tu nak tunggu abang jadi Imamul Kabir. Imamul Kabir. Mujtahid. Allah. Sampai ke kiamat aku tak tegur kau. Anak bantah mak. Apa ramai anak bantah mak? Mentang-mentang lah mak dia tak ngaji tinggi. Mak dia sekadar tengok YouTube je. Sekarang dah upgrade. Tengok TikTok. Tengok Facebook. Bila mak dia kata, Mak dengar dalam YouTube ni macam ni. Mak ni YouTube. Mak kena ada rujukan yang tepat. Mentang-mentang lah anak dia. Ada rujukan ni. Dia cantas tu kat situ. Sifat ni tanpa sedar mas sekalian. Menyerap masuk pada masyarakat yang jahil. Jahil ni bukan dia tak ada ilmu tapi jahil ni terhijab hatinya. Sebab tu iblis dia akan hijab. Apa cara mudah nak hijab manusia ni? Kehidupan. Dia akan hijab kita daripada kehidupan kita ni, daripada kenal Allah. Ada syarat dia nak hijab tu, dia nak buat kita tak kenal Allah walaupun kita beramal. Yang makin dia kenal diri, terasa mulia, terasa lebih, semua terasa. Ini kepakaran iblis buat orang perasan. Itulah perasan baik, perasan lebih, perasan pandai. Sebab apa? Sebab dia macam itu iblis tu. Senang nak buat kerja. Perangai dia. Wastakbar, sombong. Ni takbar, wastakbar. Tadi kita dah tahu seluruh kejadian tasbih, kemudian malaikat dengan jin tasbih tahmid. Satu lagi takbir. Duduk di mana takbir? Manusia. Ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Jadi manusia yang digelar sebagai khalifah membawa mandat yang besar, yakni untuk membesarkan Allah dengan takbir Allahu Akbar, yang mana takbir meliputi tasbih wa tahmid, menyebabkan manusia jadi khalifah, merangkumi ketiga-tiga. Tetapi jikalau manusia gagal untuk takbir, maka tirai yang nipis dengan takbir tukar sikit dia, takbur. Gagal takbir, takbur, bongkak je. Mengemehkan orang. Dah viral sekarang azan. Syak. Orang hoi azan. Ni kerja ni. Awak tak nak beramal, sudahlah. Janganlah kata awak dah kaya ke solat. Ya Allah. Awak dah kaya solat sunat 2 rakaat. Salah sebut salah. Selepas subuh. Sebelum subuh dunia dan sisinya. Lepas subuh, lepas syuruk. Itu pun solat sunat awabin. Dipanggil awabin ni, solat sunat duha ni awabin orang taubat. Janganlah remeh orang. Awak nak ngajar sunat-sunat ni, awak dah kaya. Tak nak beramal, udahlah, diam-diam. Okey, baik. Pergi dalam azan, insya-Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad al-wasilah al-ba'as maqama mahmud al-azim. Innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Akhir kita sambung sikit kepada kesimpulan. Baik, berbalik pada takbir tadi jemaah sekalian. Wa rabbaka fakabbir. Dan kita lihat membawa kepada perbahasan takbir ni bermula dengan wahyu yang pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Dari kesinambungannya jemaah sekalian daripada wa'allama Adam asma'a kullaha ni, bermulanya Nabi Adam AS, manusia yang pertama. Apa yang pertama diajarkan? Manusia yang pertama, apa yang pertama mula diajarkan? Itulah ilmu asma'. Itu manusia pertama, Nabi yang pertama. Kemudian berjalanlah perbahasan tentang para anbiya tariq nubuwah, sehinggalah Nabi Adam AS, sehinggalah khatamul anbiya Nabi Muhammad SAW. Cuba lihat. Yang pertama dimulakan dengan asma'a kullaha, yang pengakhiran penutup Iqra, wahyu yang pertama turun kepada Nabi yang terakhir. Apa wahyunya? Iqra bismi Rabb. Tengok. Apa kaitan yang ni? Ni wa'allama Adamal asma' umum. Sebab apa? Itu permulaan cerita. Bila dia nak penutup dan nak habis, kita dah zaman pun dah nak kiamat tuan-tuan. Mukjizat Nabi SAW yang ditinggalkan. Kalau ikutkan mukjizat para anbiya ni, wafat Nabi dengan Nabi jalan, habis bersama dengan Nabi. Tapi satu-satu mukjizat yang ditinggalkan. Dia mukjizat Nabi SAW. Tapi umat yang boleh pegang. Itulah Al-Quran. Berbanggalah, bersyukurlah kita dah pegang mukjizat itu. Maka di sini antara mukjizatnya kita dapat titik-titik pertemuan balik untuk menjawab permasalahan akhir zaman. Maka contoh begini,
Pertama mula diajarkan waktu itu Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan permasalahan manusia. Tadi Nabi Adam AS pun ditanya oleh malaikat tentang masalah kejadian manusia. Berlakulah Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ilan lah. Sehinggalah Nabi Muhammad SAW berlaku tidak masalah manusia, berlaku, yakni jahiliyah. Berbunuh-bunuh, bergaduh-gaduh, bermusuh-musuh. Antara perkara paling besar Islam sampai memadamkan permusuhan. Iblis menyemarakkan pergaduhan. Pilih jalan mana nak. Sesiapa yang menyemarakkan perbalahan pergaduhan, torik iblis. Siapa yang memadamkan permusuhan, semarakkan perdamaian, torik nubuah. Ini dua jalan dia kat dunia ni yang kita akan bahaskan. Dan di sini Iqra bismi rabb lebih detail. Nama siapa? Maka nama yang pertama mula hendaklah kita kenal, kita baca, kita ingat. Itulah nama bagi segala nama yang ada kat dunia ini. Sebelum ada nama kat dunia ini, bermulanya dengan nama Allah. Iqra bismi rabb, la adri, aku tak tahu. Bismi Iqra tak tahu. Nak baca apa? Rupanya hidup jadi kucak-kacir jemaah sekalian adalah kerana kita gagal untuk melihat kebesaran Allah. Iqra bismi rabb, rabb yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Itu kata takbir tu. Makna kata manusia yang ditaklifkan untuk membesarkan, mengagungkan Allah SWT di dunia ini. Itu dia punya. Sebab tu wahyu seterusnya, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Jadi kesimpulannya mas sekalian, pada malam yang penuh barakah ni, kita telah mulakan dua perbahasan besar. Kepada yang baru datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita sedang membukakan perbincangan tentang sebuah kajian kehidupan. Selagi mana kita ada kehidupan, wajib untuk kita mengetahui susu galur kehidupan ini mas sekalian. Kerana dalam kehidupan inilah berlakunya peperangan, battle, war dalam kehidupan. Kalah dengan musuh yang nampak, Zionis. Kalah dengan musuh yang zahir, mudah-mudahan syahid. Tapi kalau kalah dengan musuhnya gaib, wa na'udzubillah min zalik. Siapa musuhnya gaib? Namun jelas, itulah iblis. Iblis sedang menyerang kita 4 penjuru mas sekalian. Sejak bila ni? Sejak akil balik sampai mati. Bukan sebagaimana yang sekarang mereka tengah buat tu, nak conquer Gaza 4 penjuru. Sebenarnya semua orang beriman. Kata iblis kepada Allah, la ughwiyannahum ajma'in. Marah betul dia. Dia punya marah, dia pandang saya, dia pandang tuan-tuan. Setiap orang yang keluar ni, macam ni dia pandang. Memang sniper. Dia tahu kita punya amalan banyak mana. Hidup ini medan pertempuran. La ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan semua cucu cicit Adam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih, yang mampu membesarkan Allah di dunia. Bukan membesarkan masalah ataupun ciptaan Allah lalu mengecilkannya. Allah tak nampak kebesaran. Jadi kita akan sambung perbahasan ini di siaran akan datang, kuliah akan datang. Di sini sedikit saya nak tutup. Di sini sebuah penelitian, ini tulisan yang kecil di depan tu saya bacakan. Sebuah penelitian yang menyeluruh akan sebuah kemelut kejadian manusia yang tidak terlepas daripada masalah dan cabaran, dengan melihat akan pengajaran yang terkandung di dalam 2 surah yang sangat mempunyai hikmah yang besar. Di dalam kaedah Allah SWT gunakan kepada Nabi Adam AS serta Nabi Muhammad SAW dalam berhadapan dengan manusia. Di hidup kita ni memang ada masalah. Celik mantu masalah. Buat baik salah, buat jahat salah. Dan sekali baik buat jahat. Sudah. Saya dah penat jadi baik Ustaz. Orang tak hargai saya. Baik saya jadi diri saya sendiri. Di mana yang nak jadi? Kok saya lah dah. Sudah. Hati-hati. Wallahu a'lam bishawab sekalian. Itu saja.
Menampun maaf daripada saya dan kekurangan, kata-kata kurang bijak dan penyampaian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita dan bantu berikan kefahaman sehingga kita bertemu lagi pada siang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab.